Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, hari ini kita bertemu lagi dalam slot untuk subjek matematik UPSR. Okey, saya Cikgu Sharifah Husna akan berkongsi ilmu dengan anak-anak di rumah hari ini dengan tajuk iaitu tajuk untuk tahun 6 iaitu tajuk wang. Okey. Hari ini terima kasih diucapkan kepada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis untuk program tuition online Perlis Mengaji. Okey, insya-Allah hari ini kita tengok lagi apa tajuk yang terbaru atau tajuk-tajuk yang ada, subtopik yang ada dalam tajuk wang untuk tahun 6. Okey. Tajuk wang ni anak-anak telah mempelajari di rumah di sekolah dari tahun 1. Tahun 1 kita dah belajar tajuk wang untuk yang asas wang tahun 2, tahun 3, tahun 4 dan 5. Okey, untuk tahun 4 dan tahun 5, anak-anak telah mempelajari tajuk wang dengan operasi tambah, operasi tolak, operasi darab dan bahagi. Okey, untuk tahun 6 dia ada kelainan, ada lain sikit. Okey, so kita tengok apa yang akan kita pelajari dalam tajuk wang untuk tahun 6 hari ini, insya-Allah. Okey. Okey, ini adalah topik-topik penting ataupun subtopik penting yang anak-anak perlu pelajari di tahun 6. Okey, hari ini kita tak dapat nak berkongsi semua ya. Kita akan buat setakat mana yang kita boleh bincang dan boleh berkongsi untuk hari ini. Okey, apa yang ada dalam tajuk wang? Cuba tengok, yang pertama ialah harga jual. Okey, harga jual, harga kos, untung, rugi, peratus, cukai pendapatan, diskaun, invoice, aset, rebat, liability, bil, faedah. Okey, ini adalah antara subtopik ataupun perkara-perkara yang anak-anak perlu tahu dan perlu belajar dalam tajuk wang. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada ini yang apa yang akan kita pelajari hari ini. Insya-Allah. Okey, cuba kita tengok harga kos. Apa itu harga kos? Harga kos ialah harga barang yang diperoleh peniaga sebelum dijual. Maksudnya harga kos ni ialah harga beli. Okey, harga beli untuk harga asal lah, maksudnya harga asal sesuatu barang. Okey. Harga jual. Harga sesuatu barang yang dijual kepada pembeli. Okey. Untung. Untung pula didapati apabila harga jual lebih tinggi daripada harga kos. Okey, maksudnya untung ni kita jual dengan harga yang lebih daripada harga yang kita beli. Dan rugi. Apa maksud rugi? Rugi terjadi apabila harga kos lebih tinggi daripada harga jual. Iaitu bila kita beli, contohnya kita beli sesuatu barang dengan harga RM5 tapi kita jual dengan harga RM4. Maksudnya harga jual lebih tinggi daripada harga kos. Jadi maksudnya kita akan dapat rugilah di situ. Okey, seterusnya. Okey, cuba tengok, cuba anak-anak lihat gambar ini. Okey. Yang pertama ialah gambar kilang. Apa maksud gambar kilang? Okey. Apa maksud gambar kilang? Apa yang dimaksudkan dengan kilang dan apa yang kilang buat? Okey. Kilang adalah satu tempat yang menghasilkan atau memproses sesuatu barang. Okey, itu adalah kilang. Bila barang ataupun sesuatu barang yang dikeluarkan daripada kilang, kilang akan hantar kepada pemborong ataupun pemborong beli daripada kilang. Pemborong ialah orang yang
ataupun sesuatu kedai borong yang membeli secara pukal, secara banyak. Okey, secara banyak itu adalah pemborong. Dan peruncit atau peniaga. Peruncit pula akan membeli barang di kedai pemborong daripada pemborong. Okey, peruncit akan beli barang di kedai pemborong. Kalau anak-anak pernah pergi ke kedai borong, kita akan lihat di situ. Kedai borong dia tak menjual satu dengan kuantiti satu, dia menjual secara banyak. Okey. Kemudian pembeli. Pembeli ni siapa? Pembeli ni adalah kita lah. Kita yang membeli sesuatu barang daripada peruncit ataupun daripada peniaga. So, daripada keempat-empat gambar ini, kita dapat tahu yang sesuatu barang tu yang didapati pemborong daripada kilang dengan harga yang berbeza, peruncit daripada pemborong juga dengan harga yang berbeza, dan akhirnya pembeli membeli barang dengan harga yang berbeza. Okey, kenapa setiap tempat ni harganya berbeza? Okey, sebab apa? Sebab setiap perniagaan mesti ada untung. Okey, setiap perniagaan mesti ada untung dan rugi. Okey, pembeli membeli barang daripada peniaga, peniaga membeli barang daripada pemborong. Apabila peniaga membeli barang, takkan dia nak jual dengan harga yang sama. Okey, dia akan mengambil sedikit atau mengambil keuntungan daripada barang yang diniagakan. Okey, begitu juga pemborong. Pemborong ambil barang dekat kilang dengan harga yang lebih rendah. Kemudian pemborong menjual barang kepada peruncit dengan sedikit keuntungan. Okey, seterusnya. Okey, cuba anak-anak lihat dialog di bawah. Kenal pasti harga kos, harga jual dan untung dalam situasi di bawah. Okey, sekotak gelung getah berharga RM10. Getah-getah ini boleh dibentuk menjadi 20 utas gelang tangan. Okey, dia beli dengan harga RM10 sekotak getah ni. Okey, kita boleh jual seutas gelang tangan ini dengan harga RM2. Seutas RM2. Harga jual untuk 20 utas gelang ialah RM40. Awak nampak tak di situ? Harga sekotak getah tadi dibeli dengan harga RM10 dan dia menjual gelang itu dengan harga RM40. Kat situ kita dah nampak adakah kita akan mendapat untung atau rugi. Ya, betul tu. Kita akan dapat untung RM30. Okey. Kamu membeli getah dengan harga RM10 dan menjual dengan harga RM40. Jadi, kamu telah mendapat untung sebanyak RM30. Okey, kita lihat di sini. Harga kos atau harga beli ialah RM10. Harga jual ialah RM40 dan untung ialah RM30. Okey. Ini yang kita kata harga kos dan harga jual. Bagaimana untuk kita dapatkan untung? Untuk dapatkan untung, kita perlu harga jual tolak dengan harga kos. Okey. Okey, kita mula dengan harga kos. Harga kos juga merupakan harga beli. Okey, harga kos dan harga beli adalah benda yang sama. Okey, so kita tengok. Macam mana kita cara untuk kita mencari harga kos? Harga kos ialah harga jual tolak untung. Macam tadi yang getah tadi tu, macam mana kita nak dapatkan harga kos sekotak getah? Harga jual tadi ialah RM40, tolak keuntungannya ialah RM30 dan kita dapat harga kos RM10. Ini adalah cara untuk mencari harga kos. Okey. Okey.
harga jual. Macam mana kita nak cari harga jual? Harga jual boleh diperolehi dengan harga kos tambah untung. Okey, harga kos tambah untung. Okey, seterusnya. Untung. Bagaimana untuk kita mencari untung? Untung ialah harga jual tolak harga kos. Contohnya, kotak gelang getah tadi tu, kita jual dengan harga RM40, tolak harga kos RM10. 40 tolak 10, kita akan dapat untung sebanyak RM30. Itu adalah cara untuk kita nak cari untung. Okey, kemudian ialah peratusan keuntungan. Peratusan, ingat peratus, ingat simbol peratus. Bagaimana nak cari peratus? Ingat, bagaimana nak cari peratus? Mesti darab dengan 100. Cari peratus, darab 100. Kena ingat, nak cari peratus mesti darab 100. Okey, peratus keuntungan. Bagaimana untuk kita cari peratus keuntungan? Ialah untung bahagi harga kos, darab dengan 100%. Okey, ini adalah formula untuk kita cari peratus keuntungan. Okey, seterusnya rugi. Rugi ialah sesuatu benda yang kita hilang. Maksudnya kita beli dengan harga yang lebih tinggi dan kita jual dengan harga yang lebih rendah. Maksudnya kita akan mengalami kerugian. Macam mana kita nak cari rugi? Rugi ialah harga kos tolak harga jual. Rugi bermaksud harga jual lebih tinggi, harga jual lebih rendah daripada harga kos. Okey, contohnya awak membeli sebiji bola dengan harga RM10, bola mainan. Kemudian awak menjual dengan harga RM8. So kat situ kita akan mengalami kerugian sebanyak RM2. Okey, ini adalah formula untuk peratusan kerugian. Sama juga macam tadi, nak cari peratus mesti darab dengan 100. Okey, nak cari rugi, peratus kerugian. Rugi bahagi dengan harga kos. Okey, rugi bahagi dengan harga kos, darab dengan 100%. Okey, seterusnya. Okey, jom kita sama-sama tengok dan nyatakan daripada penyataan ini, adakah kita akan dapat untung atau rugi? Okey, ini adalah gambar Raja Topi. Okey, harga jual bagi sebuah topi ini ialah RM45.60. Okey, harga kos pula ialah RM32.10. Okey, daripada penyataan ini kita dapat melihat adakah topi ini mendapat keuntungan atau kerugian. Okey, cuba kita tengok harga jual ialah RM45.60 dan harga kos ialah RM32.90. Harga jual melebihi harga kos. Okey, harga jual lebih tinggi daripada harga kos. Maksudnya kat sini kita akan dapat untung. Okey, kita akan dapat untung sebanyak berapa? Macam mana nak cari untung? Harga jual tolak harga kos. Okey, so kita tengok berapa keuntungan yang diperolehi. RM45.60 tolak dengan RM32.90. Kamu akan dapat RM12.70. Okey, ini adalah untung untuk satu topi ini. Okey, so daripada pernyataan ini kita dah tahu adakah untung atau rugi. Baik, seterusnya gambar baby doll. Okey, baby doll ini dijual dengan harga RM59.90. Okey, harga kosnya pula ialah RM79.90. Kalau kita lihat di sini,
harga kos melebihi harga jual. Maksudnya harga kita beli tu lebih tinggi daripada harga yang kita jual. Jadi kat situ kita akan mengalami kerugian. Maksudnya rugilah di sini. Bagaimana untuk cari rugi? Harga kos tolak dengan harga jual. Harga kos RM79.90 tolak dengan RM59.90. Okey, tolak, kemudian kamu akan dapat nilai rugi iaitu RM20. Okey, sebab tu dalam sesuatu soalan awak mesti baca dan fahamkan satu-satu ayat yang dinyatakan. Daripada ayat, daripada soalan kita dapat tahu dari dekat situ adakah rugi atau untung. Okey. Seterusnya bateri. Okey, contoh 1. Puan Lee membeli sebuah beg dengan harga RM125. Okey, kemudian dia menjual beg itu dengan mendapat keuntungan sebanyak RM63. Hitung harga jual beg itu. Okey. Dalam soalan ini, dia memberitahu harga beli. Maksudnya harga kos. Harga kos yang Puan Lee beli ialah RM125. Okey. Kemudian dia jual. Dia tidak nyatakan harga jual beg itu. Tetapi penyataan ini menyatakan dia mendapat keuntungan sebanyak RM63. Jadi, apa yang perlu kita cari ialah hitung harga beg itu. Okey. Kita lihat bagaimana penyelesaian untuk soalan ini. Okey. Harga jual ialah RM125 tambah dengan apa ni? Dengan untung. Harga beli tambah dengan untung sama dengan RM125 tambah RM63. So, kita akan dapat harga beg ini ialah RM188. Okey. Jadi, kita boleh semak jawapan. Okey. RM188 tolak dengan, ini adalah harga jual. Harga jual tolak dengan harga kos RM125. So, kita akan dapat untung sebanyak RM63. Kalau awak ada masa yang banyak atau masa yang lebih, awak boleh semak untuk mendapat jawapan yang tepat ataupun jawapan yang betul. Okey. Okey, contoh yang kedua. Cuba tengok. Harga kos bagi 12 buah kamera ialah RM7,056. Okey, itu adalah kata kunci dalam soalan. Encik Sam menjual semua kamera itu dengan harga RM456 sebuah. Okey, ini juga kata kunci yang kedua. Berapakah rugi daripada jualan sebuah kamera itu? Okey, dia dah bagi tahu awak. Kita perlu cari rugi. Maksudnya, tiada keuntungan dalam penjualan kamera ini. Okey, 12 buah kamera ialah RM7,056. Itu untuk 12 buah kamera. Bagaimana nak cari harga satu kamera? Bagaimana? Untuk cari satu, kita mesti guna operasi bahagi. Okey, harga kos bagi sebuah kamera ialah RM7,056 bahagi dengan 12 untuk dapatkan harga sebuah kamera. Okey, kita akan dapat RM588. Okey, harga sebuah kamera ialah RM588. Tetapi di atas ni dia cakap Encik Sam menjual sebuah kamera
dengan harga 456. Jadi harga jual lebih rendah daripada harga kos. Okey, daripada harga kos. So, Cik Sam mengalami kerugian. Sebanyak berapa? So, bagaimana nak cari rugi? Harga jual tolak dengan harga kos tolak dengan harga jual. Okey, tengok di sini. Okey, kita akan dapat RM132. Itu adalah harga rugi bagi nilai rugi bagi sebuah kamera yang Cik Sam jual. Okey. So jawapan di sini ialah RM132. Okey. Awak mesti ingat kalau rugi harga kos mesti lebih rendah daripada harga jual. Okey. Harga kos lebih rendah daripada harga jual. Okey. Okey, seterusnya ialah raja di bawah menunjukkan harga jual sesebuah telefon pintar. Okey, sebuah telefon pintar. Kita tengok di sini harga telefon ini ialah RM800. Okey, dia dah bagi harga telefon ini RM800. Kemudian harga kos telefon pintar itu ialah RM640. So kita dah dapat dua kata kunci di situ ataupun perkara yang penting di soalan, iaitu harga telefon, harga jual dan juga harga kos. Okey, soalannya, hitung jumlah untung yang diperoleh daripada 5 buah telefon pintar yang sama itu. Okey. Kat sini dia tanya untung. Tapi untung untuk 5 buah telefon. Sekarang apa yang perlu kita cari ialah kita perlu cari harga untung sebuah telefon. Bagaimana untuk cari untung? Untung ialah harga kos tolak dengan harga jual tolak dengan harga kos. Okey. Okey, itu soalan A. Kita tengok soalan B. Berapakah peratus untung daripada jualan sebuah telefon pintar itu? Okey, kita akan cari juga peratus keuntungan. Okey, kita tengok cara penyelesaian. Okey. Untung daripada jualan sebuah telefon pintar. Mula-mula kita cari dulu untung sebuah telefon. Harga jual sebuah telefon ialah RM800 tolak dengan harga kos iaitu RM640. So kita akan dapat RM160 untuk sebuah telefon pintar. Soalan minta berapa? 5 buah telefon pintar. Okey, kita dapat 1. Untuk cari 5, kita mesti guna operasi darab. Okey. 160 darab dengan 5. Okey, kemudian kita akan dapat keuntungan bagi 5 buah telefon pintar sebanyak RM800. Okey, soalan B. Peratus untung sebuah telefon pintar. Kita nak cari peratus. Tadi kita dah cari untung. Sekarang kita nak cari peratus pula. Peratus keuntungan untuk sebuah telefon pintar. Okey, bagaimana untuk cari peratus? Nak cari peratus mesti darab dengan 100. Okey, peratus satu telefon pintar ialah 160. Okey, macam kita dah tengok tadi, nak cari peratus keuntungan mesti peratus nilai keuntungan per dengan harga kos darab dengan 100%. Ini adalah nilai keuntungan per dengan harga kos dan darab dengan 100%. Baik. Untung bahagi dengan harga kos darab dengan 100%.
Okey, kita permudahkan dengan pemansuhan sifar. Kemudian kita akan dapat 16 darab 100, 1600 bahagi 64 dan kita akan dapat 25%. Okey. Peratus untung sebuah telefon pintar, kita akan dapat 25%. Okey. Baik, seterusnya. Soalan, jadual di bawah menunjukkan maklumat bagi dua jenis barang elektrik. Okey, apa barangnya? Televisyen dan peti ais. Okey, harga kos bagi televisyen ialah 1,250. Harga kos bagi peti ais ialah 1,800. Kemudian Harga jual bagi televisyen ialah 1,750. Okey, dan harga jual bagi peti ais tidak dinyatakan. Berdasarkan jadual di bawah, nilai keuntungan televisyen adalah sama dengan nilai keuntungan peti ais. Dia kata kat sini, nilai keuntungan adalah sama. So, kita tengok jawapan. Kita tengok soalan. A. Hitung keuntungan yang diperoleh daripada hasil jualan peti ais. Okey, macam mana kita nak cari nilai keuntungan peti ais? Okey, B. Berapakah harga jualan peti ais? Dan C. Kira peratus keuntungan bagi televisyen. Okey, ada 3 soalan yang perlu kita selesaikan di sini. Yang pertama, kita hitung keuntungan. Okey, cuba kita lihat. Untung peti ais adalah sama dengan untung televisyen. Kita cari untung televisyen sebab televisyen mempunyai harga jual dan harga kos. Untuk mencari untung televisyen, harga jual mesti tolak dengan harga kos. Jadi 1,750 tolak dengan 1,250 dan kita akan dapat RM500. Jadi di sini kita mendapat untung jualan peti ais ialah RM500. Okey, soalan B, berapakah harga peti ais itu? Okey, harga peti ais ialah harga kos tambah untung. Harga kos peti ais ialah 1,800 dan untung yang telah kita cari tadi RM500. So kita akan tambahlah harga kos tambah dengan untung sebanyak 500 dan kita akan peroleh RM2,300. Okey, kat sini kalaulah soalan A tadi awak jawab dengan salah, soalan B akan juga turut salah. Okey, pastikan awak berhati-hati dalam menjawab soalan yang pertama. Okey, C. Peratus untung televisyen. Bagaimana untuk cari peratus untung? Okey, untuk cari peratus keuntungan ialah untung per dengan harga kos darab dengan 100%. Okey, untung darab dengan untung bahagi dengan harga kos darab dengan 100%. Untung tadi kita dah dapat iaitu 500 bahagi dengan harga kos televisyen iaitu 1,250. Kemudian nak cari peratus mesti darab dengan 100. Kemudian okey, kita akan dapat di sini 40%. Awak boleh potongkan sifar di atas dan di bawah. Okey, so dapatlah kat sini peratus keuntungan televisyen sebanyak 40%. Baik.
Seterusnya ialah, soalan seterusnya, seorang peniaga makanan mengalami kerugian sebanyak 15% apabila makanan yang disediakan kurang laris pada hari tersebut. Okey. Kos penyediaan makanan termasuk upah pekerja ialah 2,560. Okey. Hitung nilai kerugian dan hasil jualan yang diperoleh pada hari tersebut. Okey, kat sini ayat yang pertama dia dah bagi tahu mengalami kerugian sebanyak 15%. Okey. Rugi sebanyak 15%. Kemudian kos penyediaan makanan termasuk upah pekerja ialah 2,560. Maksudnya kos dia pada hari itu ialah RM2,560. Soalan tanya, hitung nilai kerugian dan hasil jualan yang diperoleh pada hari tersebut. Ada dua benda yang kita kena cari. Yang pertama ialah nilai kerugian dan yang kedua ialah hasil jualan. Okey, kita tengok apa yang diberi. Diberi harga kos. Okey, ini kita guna kaedah Polya. Maksudnya kita cari dulu apa yang diberi dalam penyataan di atas. Harga kos 2,560. Peratus rugi sebanyak 15%. Okey, ini adalah dalam bentuk gambar rajah. Okey. Semua ni ialah 100%, 15% rugi. Okey. Apa yang kita cari? Kita nak cari nilai rugi dan nilai hasil jualan. Okey, penyelesaian. Kita cari yang pertama dulu, nilai kerugian dulu. 15% darab dengan 2,560 untuk kita cari nilai. Maksudnya 15% daripada semua. 15% daripada harga kos ni. Okey, daripada kos keseluruhan. Maksudnya okey, daripada ialah darab. So 15% darab dengan 2,560. Okey. Kita potong sifar dan kita akan dapat 3,840 bahagi 10. Kemudian kita masukkan sifar atas dan bawah. Dan kita mendapat nilai kerugian sebanyak RM384. Ini adalah nilai kerugian yang dialami oleh peniaga tersebut. Okey. So kita dah menjawab satu, iaitu nilai kerugian. Yang kedua ialah bagaimana untuk kita cari hasil jualan. Hasil jualan, harga kos tolak dengan rugi. Okey. Hasil jualan pada hari tersebut, harga kita tolak harga kos iaitu 2,560. Tolak dengan rugi sebanyak RM384. So, kita akan dapat RM2,176. Jadi, hasil jualan yang diperoleh ialah RM2,176. Okey, ini adalah soalan yang kedua. Yang pertama, kita cari nilai kerugian dan kita cari nilai hasil jualan peniaga tersebut. Okey. So, habis untuk harga kos, harga jualan dan juga untung dan rugi. Okey, sekarang kita tengok, cuba anak-anak lihat dekat kat sini, apakah gambar rajah yang dipaparkan? Pernah tak lihat simbol ataupun gambar-gambar ini? Okey. Ini adalah simbol peratus. Okey, simbol peratus 30%, 50%, 10%, 15% dan sebagainya. Ini selalu kita jumpa ataupun kita lihat di
pasaraya-pasaraya, di kedai. Apa maksud gambar rajah ini? %50, 30%. Okey, ini adalah gambar rajah ataupun simbol discount. Okey. Discount. Ini memang orang suka kalau jumpa dengan gambar ni. Sebab apa yang dikatakan dengan discount? Okay, kita lihat. Discount ialah potongan atau nilai yang dikurangkan daripada harga asal sesuatu barang. Maksudnya kita beli sesuatu barang, kita akan dapat diskaun. Diskaun maksudnya kita dapat potongan harga ataupun potongan nilai. Okey? Macam mana kita nak cari diskaun? Diskaun perlu ada diskaun sama dengan harga asal tolak dengan harga jual. Okey. Maksudnya itu kalau kita tahu berapa nilai diskaun tersebut. Bagaimana untuk kita cari peratus diskaun? Peratus diskaun iaitu diskaun bahagi dengan harga asal dan darab dengan 100%. Ini untuk cari nilai ataupun cari peratus diskaun. Okey, kita lihat contoh. Okey. Raja di bawah menunjukkan sebuah peti sejuk. Okey. Ini gambar peti sejuk dengan harga. Harganya ialah RM1,280. Okey. Peti sejuk itu dijual dengan diskaun sebanyak 20%. Berapakah harga peti sejuk selepas diskaun? Ini adalah harga asal. Harga asal, okey. So, peti sejuk dijual dengan diskaun sebanyak 20%. Okey. Penyelesaian. Apa yang diberi? Harga peti sejuk dan juga nilai diskaun, peratus diskaun. Iaitu harga asal peti sejuk RM1,280 dan diskaun sebanyak 20%. Bila ada perkataan diskaun, kita mesti tahu yang harga itu akan dikurangkan daripada harga asal. Okey. Kemudian, apa yang kita cari? Harga peti sejuk selepas diskaun. Seterusnya, operasi yang terlibat ialah operasi tolak dan juga operasi darab. Baik. Okey, kita cari diskaun. 20% darab dengan 1,280. Ini adalah cara untuk kita cari nilai diskaun. 20% darab dengan 1,280. Okey, kita masukkan sifar di atas dan di bawah. Kemudian kita boleh masukkan sifar di tepi dan di bawah. Okey, mengikut bilangan sifar yang sama. Okey, sekarang yang tinggal ialah 2 darab dengan RM128. So, dapatlah 2 darab RM128, kita akan dapat RM256. Ini adalah nilai diskaun yang akan ditolak daripada harga asal peti sejuk tersebut. Okey. So, harga peti sejuk selepas diskaun. Harga asal tolak dengan diskaun, tolak dengan pengurangan yang telah diperolehi, iaitu RM1,280. Tolak dengan RM256. So, kita akan dapat harga peti sejuk selepas diskaun ialah RM1,024. Okey, ini adalah harga baru peti sejuk tersebut.
Okey, ini adalah cara yang kedua. Cuba kita lihat cara melukis rajah. Okey. Ini adalah harga asal. Harga asal ialah 1,280 iaitu 100%. Ini adalah harga asal iaitu 100%. Kemudian cuba lihat yang bawah ini. 100% ni kita potong kepada 20%. Kita asingkan. 20% ni ialah diskaun. Okey. So yang kita perlu bayar berapa peratus? Yang merah ni sahaja. Yang kita perlu bayar ialah 80%. Okey. Harga peti sejuk selepas diskaun. Cuba tengok. Kita ambil peratus yang kita perlu bayar sahaja. Iaitu 80% darab dengan 1,280. Okey. So, 80/100 darab dengan 1,280. Okey, buat macam biasa. Kita boleh masukkan sifar di atas dan di bawah satu-satu. Kemudian, kita boleh masukkan sifar di tepi dan di bawah ini satu-satu mengikut bilangan sifar yang sama. Jadi apa yang tinggal di sini ialah 8 darab dengan 128. Jadi kita akan dapat RM1,024. Okey, mana-mana cara yang awak boleh buat. Okey, awak boleh mana-mana cara yang awak mahir awak boleh buat. Yang mana-mana pun boleh diterima sama ada melukis rajah ataupun mengikut cara yang pertama. Okey, seterusnya ialah soalan seterusnya. Cuba lihat gambar rajah. Ini adalah gambar rajah penjualan kereta. Okey, kita lihat dialog di gambar rajah tersebut. Encik, bolehkah harga kereta model A dikurangkan lagi sebanyak RM1,000? Okey, ini model A. Model A ni daripada RM55,599 dikurangkan kepada RM49,000. Okey, ini adalah promosi harga runtuh. Okey, untuk model B, salesman ni kata, kami telah beri potongan harga yang hebat, tuan. Dia cakap, maksudnya tak dapatlah pengurangan yang lagi RM1,000 tu. Okey. So, kita tengok model B. Kereta model B berharga RM68,000 dan telah dikurangkan kepada, dia tak bagi tahu berapa. Dia cakap diberi diskaun sebanyak 20%. Okey? So, kat sini kita tengok. Hitung potongan harga yang ditawarkan bagi kereta model A. Kira diskaun bagi kereta model B. Dan cari harga kereta model B selepas diskaun. Okey, cuba tengok. Potongan harga. Harga asal tolak harga baru. Harga asal RM55,599 tolak RM49,000. Kita dapat potongan harga model A sebanyak RM6,599. Okey, ini adalah nilai potongan harga model A. Kira diskaun bagi kereta model B. Model B pula ialah diskaun sebanyak 20% iaitu 20/100 darab dengan 68,000. Jadi di sini kita akan dapat jawapan sebanyak 13,600. Itu adalah nilai diskaun bagi model B. Dan soalan C ialah cari harga kereta model B selepas diskaun. Maksudnya, kita dah dapat diskaun kereta model B dan okey, kat sini dia tunjuk nilai peratus yang perlu dibayar untuk kereta model B. Daripada 100%, dia dah bagi diskaun 20%, so kita perlu bayar 80% daripada harga kereta. Jadi, 80% darab dengan 68,000 sama dengan
RM54,400. Itu adalah harga kereta bagi model B. Okey. Okey, baik, soalan yang terakhir. Di sebuah kedai jam, setiap pelanggan akan menikmati diskaun sebanyak 20% bagi setiap pembelian jam tangan. Puan Aisyah hendak membeli jam tangan model P. Ini model P. Kira wang yang dapat dijimatkan oleh Puan Aisyah. Okey, berapakah harga jual jam itu selepas diskaun? Okey, diskaun harga asal jam ini ialah RM450. Okey, setiap pembelian ada 20%. Okey, diberi, apa yang diberi? Harga jam model P dan diskaun sebanyak 20%. Dicari nilai penjimatan, iaitu harga jual selepas diskaun. Operasi yang terlibat adalah darab dan tolak. Okey, kita tengok ini adalah cara gambar rajah daripada 100%, iaitu harga jam ini, kita tolak dengan 20%. Daripada gambar rajah ini ada 5 bahagian. 1/5 adalah diskaun dan 4/5 lagi adalah untuk harga beli. Okey, nilai diskaun 1/5 darab dengan RM450. Kita akan dapat RM90. Okey, ini adalah nilai diskaun, iaitu RM90. Dan harga jual selepas diskaun pula, ni harga jual, ada 4/5. Bahagian ni 4/5 bahagian daripada 450. 4/5 darab 450. Kita akan dapat, kita permudahkan 5 dan 9. Kemudian 4 darab dengan 90. Kita akan dapat harga jam model P sebanyak RM360. Okey, ini adalah harga selepas diskaun. Okey, cara yang kedua, 20% daripada 450. Okey. 20% darab RM450. Kita akan dapat nilai diskaun sebanyak RM90. Kemudian kita tolak saja. Harga asal tolak dengan diskaun sebanyak RM90 dan kita akan mendapat harga baru bagi jam tersebut ialah RM360. Ini harga jual, iaitu harga asal, diskaun sebanyak RM90 dan harga jual selepas diskaun iaitu RM360. Puan Aisyah dapat menjimatkan wangnya sebanyak RM90 dan harga jam tangan model P selepas diskaun ialah RM360. Jadi, kat sini kita dah menjawab kedua-dua soalan yang diminta. Okey. Baik, cikgu rasa sampai di sini saja untuk tajuk kita pada hari ini. Okey, anak-anak boleh mengulang kaji ataupun mempelajari tajuk wang di dalam buku teks muka surat 63 sehingga banyak juga ni, sehingga muka surat 80, 81, 82. Okey, anak-anak boleh ulang kaji di buku teks. Okey, lihat satu persatu contoh-contoh yang diberi dan tengok apa itu diskaun, bil, rebat dan invoice dan banyak lagi. Okey, boleh belajar melalui buku teks mengikut contoh-contoh yang diberi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari Sabtu untuk surat yang terakhir bagi subjek matematik. Okey, alright. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Terima kasih kepada semua frontliners. Hapuskan COVID-19.
Duduk di rumah #Perlis Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.